Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Aku nak cerita tentang Mitsubishi Xpander. Okey, aku dah miliki Mitsubishi Xpander ni dari 2021, 2, 3, mungkin dalam 2 tahun lebih lah. Okey, jadi aku nak cerita kat sini tentang adakah Mitsubishi Xpander ni masih relevan. Sebabnya aku tengok aku punya view dekat YouTube channel ni masih ramai lagi orang yang view aku punya video berkaitan dengan Mitsubishi Xpander. Jadi aku macam query, okey, masih hangat lagi ke Mitsubishi Xpander ni? Okey, jadi aku akan cerita 7 kebaikan dan 7 keburukan Mitsubishi Xpander, dan aku akan bagikan kepada 2 video yang berasingan lah. Jadi jangan lupa tekan button like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, perkara pertama yang aku nak bagi tahu kenapa Mitsubishi Xpander ni masih relevan adalah kerana penggunaan transmisi ini, 4 kelajuan automatik ni. Dan ramai orang masih lagi percaya ini adalah transmisi yang paling berdaya tahan berbanding dengan CVT yang ada di pasaran dan banyak digunakan oleh pengeluar-pengeluar lain. Dan betul, CVT itu lebih lancar dan lebih jimat, tetapi daya tahannya masih diragui. Jadi ini adalah mungkin setengah orang masih lagi mencari sebuah kereta dengan 4 kelajuan automatik. Jadi kalau korang cari kereta MPV yang macam ni, Xpander ni adalah masih lagi pilihan yang lebih baik berbanding dengan penggunaan CVT. Okey, perkara kedua pula, mungkin pengeluar lain juga ada benda ini, iaitu ini dia, kamera 360 Kamera 360 dia ni, aku tak adalah cakap ianya antara yang terbaik di pasaran. Tetapi dia punya ni, kalau berbanding dengan aku punya Vios, dia punya kamera 360 ni lebih terang. Dengan skrin 9 inci yang agak besar ni, pada aku ianya masih relevan berbanding dengan setengah kereta yang resolusinya rendah dan dia tidak cerah. Okey, kalau yang macam ni, kalau kau tengok, dia mungkin nampak resolusi dia ni kurang sharp. Okey, tetapi dia ni jelas dan korang akan yakin menggunakannya. Berbanding aku punya Vios, aku rasa dianya sedikit pudar. Jadi bila korang nak guna, kau macam masih lagi perlu mengalihkan leher korang lah. Berbanding yang ini, aku yakin dia punya 360 dia sangat membantu dan sangat jelas. Dan pada zaman dia keluar ni, antara yang tercanggih lah untuk sebuah MPV yang ada 360 view monitor. Okey, ketiga pula, aku boleh bagi pujian kepada dia punya kesenyapan kabin. Okey, kabinnya pada aku agak senyap. Okey, terutama di bawah kelajuan 100 km sejam. Dan korang akan rasa tak dengar bunyi-bunyi dari luar, kecuali korang akan dengar bunyi tayar. Okey, selebihnya korang tak akan dengar. Tetapi bila dia dah masuk kepada kelajuan 110 tu, korang dah start lah dengar bunyi angin masuk. Tapi kesenyapan kabin dia pada aku boleh diberikan pujian. Tetapi satu lagi masalah, kalau kau nak tahu, dia punya kereta ni, Mitsubishi Xpander ni, tidak kedap bau. Okey, tetapi bunyi tu pada aku ianya agak munasabah dia punya kesenyapan kabin. NVH dia agak okey. Okey, seterusnya, perkara seterusnya adalah kereta ni dia boleh teleskopik. Okey, ini setengah kereta baru pun kebanyakannya tak bagi. Tapi Mitsubishi Xpander ni sejak 2020 dia dah bagi pelarasan teleskopik. Ya betul, dia hanya ada satu variant. Jadi ada setengah kereta, contoh Vios baru, hanya variant high spec saja dapat teleskopik, manakala spek yang bawah tu tak dapat. Jadi yang ini dah dapat pelarasan teleskopik. Pesaing dia, aku rasa Veloz dah dapat dah pelarasan teleskopik ni. Okey, tapi Veloz baru keluar 2023, sedangkan Mitsubishi Xpander ni keluar 2020. Okey, antara yang tak boleh dicabar adalah dia punya ruang baris ketiga. Okey, kalau korang beli MPV, mestilah korang nak ruang baris ketiga yang luas kan. Okey, ini aku dah susun. Okey, itu ruangan baris depan. Itu posisi memandu aku. Ni baris depan, dapat ruang yang agak munasabah. Okey,
Jadi ini barisan ketiga. Jom aku try duduk. Okey, ini yang aku dapat bila aku duduk di baris ketiga ni. Okey, ruangan kaki ni pada aku agak selesa untuk sebuah kereta segmen B baris ketiga. Nampak ke? Okey, aku rasa agak munasabah. Okey, yang ni mungkin jejak sedikit. Jadi kalau korang boleh berkompromi dengan orang depan, okey, kita boleh adjust. Okey, dia pun menyandar lagi. Okey, dia pun taklah terlalu straight. Jadi kita dapat ruangan sedikit lah. Okey, dapat ruangan sedikit, kaki boleh masuk dalam. Jadi pada aku ruangan baris ketiga Mitsubishi Xpander ni, ini ruangan kepala. Okey, adalah antara yang terbaik dalam segmennya. Okey, dalam segmennya, dan masih lagi sesuai kalau korang nak beli untuk keluarga yang memerlukan 7 penumpang. Okey, pada aku ianya masih lagi selesa. Cuma kaki ni dia kalau dewasa dia mungkin tergantung sikit lah. Okey, pada aku yang 170 ni, tapi bagi mereka yang di bawah 170 aku rasa mungkin tak ada masalah. Dia tak terlalu menaik sangat lah dia punya ni. Okey, masih menyokong. Okey, masih menyokong bahagian paha. Okey guys, perkara yang keenam, selling point yang terbesar untuk Mitsubishi Xpander ni adalah dia punya rupa paras. Okey, bentuk luaran dia ni yang sangat agresif dengan dynamic shield ni menyebabkan ianya mudah menarik perhatian orang untuk dibeli, dan ianya sebuah kereta yang gabungan di antara MPV dan SUV dan dipanggil crossover. Jadi ianya masih selesa dan masih lagi nampak rugged di jalan raya. Jadi ini adalah poin terbesar untuk orang beli sebenarnya Mitsubishi Xpander ni. Dan perkara terakhir aku rasa kenapa Mitsubishi Xpander ni masih relevan adalah dia punya suspension dia. Okey, walaupun dia hanya brake disc depan, tapi dikatakan ianya menggunakan suspension daripada Lancer Evolution X. Jadi dia sebenarnya agak sedap bila dibawa. Kalau korang langgar lekuk-lekuk lubang-lubang kecil ni, sebenarnya tiada masalah yang besar tau. Dia sangat selesa. Okey, walaupun kereta ni agak tinggi 205mm, tetapi dia punya keselesaan tu masih lagi ada, dan handling dia juga masih lagi baik. Okey, korang tak rasa membuang ataupun sampan sangat, dan korang akan rasa yakin untuk membawa pada kelajuan sederhana pada corner. Okey, seleko-seleko. Okey, suspension dan handling dia pada aku sangat munasabah, sangat baik untuk sebuah MPV crossover SUV dengan ketinggian ground clearance 205. Aku rasa ianya masih lagi yang terbaik di pasaran untuk sebuah segmen B 7 tempat duduk crossover MPV atau SUV ni. Okey guys, itu tadi 7 sebab kenapa aku kata Mitsubishi Xpander ni masih lagi relevan dijual di pasaran Malaysia. Dan mungkin sebab itu kenapa Mitsubishi lambat sangat untuk membawa Mitsubishi Xpander facelift kali kedua yang sekarang berada di Indonesia, sebab dia rasa masih lagi boleh buat duit dengan Xpander sedia ada ni, dan ianya masih lagi tak kelihatan outdated atau ketinggalan zaman dari segi design. Okey, jadi sebab tu mungkin Mitsubishi rasa tak perlu bawa, dan mungkin juga faktor harga lah. Sebabnya sekarang ni harganya adalah paling mahal lah di Malaysia untuk segmen B MPV SUV ataupun cross ni. Okey, jadi kalau dia bawa facelift aku rasa mustahil harganya tak berubah. Jadi dia akan melepasi nilai 100,000. Jadi aku rasa itu antara punca kenapa Mitsubishi tak membawa facelift yang terbaru yang terdapat di Indonesia. Jadi aku rasa Mitsubishi dah start boleh fikirkan lah kot. Okey, perlu bawa juga untuk terus bersaing. Jika tidak aku rasa mungkin lama-lama dia akan jadi lapuk dan orang dah tak berminat dengan Mitsubishi Xpander ni. Jadi jangan lupa tekan button like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye.